Shalom saudara dan saudari. Biarkanlah pada awal pagi ini sama-sama kita menyembah Tuhan kita sebagai Raja kita. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertakhta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di syurga, kami mau agungkan, mau tinggikan Engkau sebagai Raja kami, sebagai Allah kami. Ya Bapa, tak kira kami mengakui ataupun tidak, Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Raja untuk segala Raja, Bapa. Kami bersyukur Bapa kerana dari awal lagi Bapa kami sudah dibawa, dipimpin untuk mengenali Tuhan Yesus dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami. Itu bukan kerana kebaikan kami, tetapi Engkau sendiri yang mencari-carikan kami, oh Bapa, dari pinggir kematian. Engkau menyelamatkan kami, Bapa. Kami bersyukur. Pada awal pagi ini sekali lagi kami mau menundukkan kepala di depan Tuhan. Kami mau mengangkat Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami, Bapa. Biarkan Engkau bertakhta dan menguasai dalam hidup kami, Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, biarkanlah kita merenung daripada Mazmur 59 ayat 1 hingga 11. Untuk pemimpin choir, menurut lagu, jangan musnahkan. Mazmur Daud. Setelah Raja Saul mengirim orang mengawasi rumah Daud untuk membunuh dia. Selamatkanlah aku daripada musuh, ya Allahku. Lindungilah aku daripada mereka yang menyerang aku. Selamatkanlah aku daripada orang jahat itu. Lepaskanlah aku daripada pembunuh-pembunuh itu. Lihatlah, mereka menanti-nanti hendak membunuh aku. Orang kejam berkumpul mengadang aku. Bukan kerana aku telah berdosa atau melakukan kesalahan. Bukan kerana aku telah bersalah, ya Tuhan. Mereka tergesa-gesa bersiap untuk membuat serangan. Bangkitlah, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan tolonglah aku. Lihatlah sendiri, ya Allah Israel. Bangunlah dan hukumlah bangsa-bangsa. Jangan kasihani pengkhianat-pengkhianat kejam. Pada waktu senja mereka pulang, menolong seperti anjing ketika mengelilingi kota. Dengarlah hinaan dan ancaman mereka. Kata-kata mereka tajam seperti pedang. Mereka menyangka tiada orang yang mendengar. Tetapi Engkau, ya Tuhan, mentertawakan mereka. Engkau mengolok-olokkan semua bangsa. Aku yakin akan kekuatan-Mu, ya Allah. Engkaulah penaungku. Allahku yang mengasihi aku akan datang kepadaku. Dia akan membolehkan aku melihat kekalahan musuh. Saudara dan saudari, Mazmur yang dituliskan oleh Daud ini, perkara ini berlaku di 1 Samuel bab 19 ayat 11 hingga 12. Di mana pada waktu itu setelah Raja Saul tahu bahawa Daud akan di-anointed ataupun dilantik oleh Allah, ditabis oleh Allah sebagai raja baru. Jadi ini Saul sangat tidak puas hati. Jadi Saul anggap Daud sebagai penentang ataupun lawannya. Oleh itu pada waktu malam Saul menghantar orang pergi mengawasi di rumah Daud untuk membunuh dia. Akhirnya isteri Daud menurunkan Daud dari jendela supaya dia larikan diri daripada situ. Nah saudara dan saudari, di sini dia kata ayat 2, dalam keadaan dikurung di rumah saudara dan saudari, bila dia dikepung oleh musuh-musuh, dikepung oleh wakil-wakil ataupun askar-askar dihantar oleh Raja Saul. Apa dia kata saudara dan saudari? Dia kata ayat 2, selamatkanlah aku daripada musuh, ya Allahku. Lindungilah aku daripada mereka yang menyerang aku. Selamatkanlah aku daripada orang jahat itu.
itu, lepaskanlah aku daripada pembunuh-pembunuh itu. Nah, saudara-saudari, di sini istilah selamatkanlah di bahasa asal bermaksud tempat yang tinggi. Saudara-saudari, bila dia dikepung, tengok depan ada orang, tengok belakang ada musuh. Depan, belakang, kiri, kanan semua dikepung. Wayo, habislah kali ini, saudara-saudari. Nasib baik dia tahu memandang ke atas dan dia minta dari atas yang maha tinggi itu, datanglah selamatkanlah saya. Engkaulah tempat perlindungan yang tinggi, datanglah selamatkan saya. Saudara-saudari, ini seperti mana dikatakan oleh Mazmur 121. Dia kata apa? Aku memandang ke arah pergunungan, dari manakah datangnya pertolonganku. Nah, saudara-saudari, bila kita tengok depan, tengok belakang, semua ada musuh, semua habis cerita, saudara-saudari. Tetapi jangan lupa pandang ke atas, kerana Allah yang duduk di maha tinggi itu, dia tengok, dia memeriksa dari tinggi itu, dan dia sedia menolong, dia sedia membantu, saudara-saudari. Dia menguasai segala sesuatu. Jadi bila Daud nampak ke atas, dia tahu Allah di tempat yang tinggi itu. Dia minta dari pergunungan, dia minta dari Tuhan itu, datanglah, nolongmi aku, datanglah, selamatkanlah saya, lepaskanlah saya daripada musuh, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, Allah tidak akan membiarkan pembunuh-pembunuh ataupun penjahat-jahat itu bermaharajalela, lama bermaharajalela. Jadi saudara-saudari, ini adalah pengalaman Daud. Bila depan, belakang, kiri, kanan semua dikepung orang, dia masih ingat pandang ke atas. Nah, saudara-saudari, waktu kita diserang, waktu kita diancam, waktu kita dikepung oleh masalah, bagaimana kita? Ayo, banyak di antara kita tunduk kepala. Ayo, peluk kepala, habislah kali ini. Macam mana berkeni, kita akan garung-garung macam ni. Saudara-saudari, jangan hanya sekadar lihat depan, belakang, kiri, kanan. Ingat, lihat kepada atas. Di sana ada, di tempat yang tinggi itu ada Raja ataupun Tuhan yang maha tinggi, dan dia pasti akan menolong dan dia menguasai segala sesuatu. Amin. Jadi saudara-saudari, hari ini kita belajar pandanglah ke atas. Dan ayat 4, ayat 5. Lihatlah, mereka menanti-nanti hendak membunuh aku. Mereka kejam berkumpul mengadang aku. Bukan kerana aku telah berdosa atau melakukan kesalahan. Bukan kerana aku telah bersalah, ya Tuhan. Mereka tergesa-gesa bersiap untuk membuat serangan. Nah, saudara-saudari, kadang-kala, ya, walaupun kebanyakan kalanya orang menentang kita mempunyai sebabnya, saudara-saudari. Seperti orang Cina kata, wu feng bu qilang. Kalau tiada angin, tetap tiada ombak. Kalau ada ombak, tetap disebabkan oleh angin. Tapi saudara-saudari, kadang-kala kita diserang orang, dianiaya orang bukan kerana kesalahan diri. Seperti mana Daud kata, saya sudah meneliti diri sendiri. Langsung saya tidak melakukan kesalahan kepada Raja Saul. Saya menghormatinya, saya melayaninya. Saudara-saudari, saya tidak pernah melakukan apa-apa muslihat jahat terhadap Raja Saul. Saya ini innocent. Saya ini tidak bersalah langsung. Saudara-saudari, kadang-kala mungkin bukan kerana kesalahan kita yang mengakibatkan penentangan orang lain terhadap kita. Seperti Daud, kenapa dia ditentang? Kenapa dia dilawan? Kenapa dia diburu? Kenapa dia dibunuh? Ingin dibunuh oleh Raja Saul. Hanya kerana Raja Saul tahu bahawa Allah sudah mentabis Daud sebagai raja baru yang mengganti raja. Jadi oleh kerana cemburu, oleh kerana kurang yakin diri daripada Raja Saul, oleh kerana dia tidak sanggup ditewaskan oleh orang lain, dia tidak mengaku kalah. Itulah dia ingin untuk melawan Allah. Kalau kita melakukan apa yang Allah suruh, orang melawan kita, itu bukan kerana dia lawan kita sebenarnya. Dia lawan Allah yang memanggil kita. Amin. Jadi saudara dan saudari, kalau hari ini, kalau kita ditentang, kalau kita dilawan, kita meneliti diri sendiri. Kalau diri sendiri kita bersalah, kita mengaku salah, kita bertaubat. Tapi kalau bukan kerana kesalahan diri, jangan kamu salahkan diri. Jangan kamu rasa bersalah. Mungkin kerana masalah mereka lah yang mengakibatkan pertentangan mereka ini, saudara-saudari. Masalah daripada batin hati mereka, daripada personality mereka. Itu masalah mereka. Sebenarnya kita tidak perlu bertanggungjawab ke atas masalah pribadi mereka. Biarkanlah Allah sendiri yang mengadili mereka, saudara-saudari. Dan kita tetap hidup dengan tenang, tetap hidup dengan sukacita. Tak perlu dipengaruhi ataupun dijejas ataupun dikawal emosi oleh tindakan orang-orang jahat itu, hanya kerana mereka cemburu, hanya kerana mereka tidak puas hati, hanya kerana mereka ingin melawan kehendak Allah.
Nah, saudara dan saudari, jangan berasa salah. Jadi seterusnya ayat 7 ayat 8, ya, ayat 7 ayat 8 sampai ayat 11 membuat perbandingan di antara orang jahat dan juga tindakan Allah, ya. Saudara dan saudari, ayat 6 itu merupakan satu chorus, satu chorus, iaitu setelah Raja Daud menjadi raja, dia baru imbas kembali insiden ini, dia tulis mazmur ini. Jadi dia buat satu chorus di ayat 6. Apa dia kata? Bangkitlah ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dan tolonglah aku. Lihatlah sendiri ya Allah Israel, bangunlah dan hukumlah bangsa-bangsa. Jangan kasihani pengkhianat-pengkhianat kejam. Masih ingat? Tadi dia sebenarnya sebut tentang insiden yang berlaku di dalam rumahnya. Tapi sekarang tiba-tiba dia sebut tentang bangsa-bangsa. Ini kerana setelah dia ditabis sebagai raja, dia pula lihat kepada bangsa-bangsa. Dia suruh Tuhan, jangan lepaskan pengkhianat-pengkhianat yang kejam daripada semua bangsa. Itu adalah chorus. Tapi saudara dan saudari, ayat seterusnya yang seperti mana saya kata tadi, perbandingan antara orang jahat dan Allah. Apa yang orang jahat lakukan, saudara dan saudari? Ayat 7 dan 8. Pada waktu senja, mereka pulang, melolong seperti anjing ketika mengelilingi kota. Dengarlah hinaan dan ancaman mereka. Kata-kata mereka tajam seperti pedang. Mereka menyangka tiada orang yang mendengar. Nah, saudara dan saudari, ini adalah orang jahat bagi Daud. Waktu senja itu waktu malam. Waktu malam, waktu gelap, waktu tak ada orang nampak apa-apa pun, tak ada orang tahu apa-apa pun, mereka pula berkumpul. Selalu berkumpul. Saudara dan saudari, di sini kata apa? Mereka berkumpul, mereka menghina, mereka memberi ancaman, mereka mengeluarkan kata-kata yang tajam, mereka sangka tiada orang yang tahu. Nah, saudara dan saudari, pada waktu malam, pada waktu senja, mereka selalu lakukan sedemikian. Bermaksud secara gelap-gelap, yang tidak berani berhadapan dengan semua orang. Mereka tidak berani letak nama sendiri. Mereka hanya katakan orang yang tidak bernama. Nah, saudara dan saudari, inilah selalu dilakukan oleh musuh-musuh kita. Berani menentang tetapi tidak berani mengaku siapakah mereka. Nah, saudara dan saudari, ayat 9 sampai 11 pula mengatakan tindakan Allah. Tetapi engkau ya Tuhan mentertawakan mereka. Engkau mengolok-olokkan semua bangsa. Aku yakin akan kekuatanmu ya Allah. Engkaulah pernaunganku. Allahku yang mengasihi aku akan datang kepadaku. Dia akan membolehkan aku melihat kekalahan musuhku. Nah, saudara dan saudari, sewaktu orang jahat itu berkumpul, berkomplot, bersekongkol, bersumpahat untuk menjatuhkan, untuk menyerang orang kudus yang dikasihi Tuhan, saudara dan saudari, mereka ingat mereka menang. Mereka ingat mereka ini hebat. Tapi saudara dan saudari, bagi Allah, bila Allah melihat dengan matanya orang-orang yang begitu dikatakan bodoh di depan Tuhan, Allah mentertawakan mereka. Aduh, mereka ini ingat mereka sendiri pandai. Mereka ingat mereka kuat dan dapat melawan aku dan juga orang-orang suruhanku. Saudara dan saudari, akhirnya Allah bertindak. Bila Allah bertindak, apa berlaku? Mereka semua dikalahkan kerana Allah akan menjadi tempat pernaungan kita. Nah, kita akan nampak bagaimana Allah mengalahkan musuh kita. Nah, saudara dan saudari, ini adalah perbandingan. Orang jahat ingat dia akan menang, tetapi bila berhadapan dengan Allah, mereka semua kacang saja. Tuhan cubit saja, mereka sudah pecah. Amin. Saudara dan saudari, dan saya teringat sewaktu saya menjadi remaja, terdapat sebuah gereja di Sibu. Dihantar seorang DS ataupun penyelihat daerah menjadi pastor mereka. Tapi oleh kerana gereja ini adalah gereja yang tua, yang lama sejarah, dan ada banyak orang kaya, ada banyak pemimpin-pemimpin yang dianggap berpengalaman. Jadi mereka bila berhadapan dengan DS perempuan ini, mereka rasa tidak puas hati. Kenapa hantar dia ke gereja kami? Jadi mereka ini tidak suka kepada pastor ini. Jadi mereka macam mana? Tiap-tiap minggu mereka berkomplot, berkumpul, bertemu secara regular, secara tetap. Bila mereka berkumpul, mereka tulis apa dosa-dosa, apa kesalahan-kesalahan pastor ini. Mereka tulis, dan bila berjumpa tiap-tiap minggu mereka komplain. Tidak ada pujian, tidak ada membina, tidak ada membentuk gereja. Tiap-tiap minggu mereka berkumpul hanya untuk mencari kesalahan dan kelemahan pastor itu. Jadi mereka senarailah tulis sampai hujung tahun mereka tulis satu surat dan cari orang tanda tangan dihantar kepada presiden untuk
untuk halau DS mereka ini. Nah, saudara-saudari, akhirnya hanya 3 tahun sahaja DS melayani di gereja itu. Sepatutnya 6 tahun. Oleh kerana mereka buat sedemikian bersekukuh, bersubahat untuk menghalau pastor itu, jadi DS itu dihalau. Lepas itu dihantar ke gereja saya, saudara-saudari. Wow, kamu tahu apa berlaku kah? Orang dari gereja itu sendiri yang berkata, gereja mereka dikutuk oleh Tuhan selama 7 tahun hanya kerana mereka bersengkungku melawan reverend mereka yang begitu dikasihi Tuhan, yang begitu mengasihi manusia. Tetapi mereka hanya kerana tidak puas hati, hanya kerana banyak sebab personality diri, mereka menentang DS itu sehingga DS itu dihalau. Nah, gereja itu betul-betul dikutuk 7 tahun. Dalam 7 tahun kemudian itu tidak ada pertumbuhan yang berlaku di gereja itu. Tak ada, saudara-saudara, walaupun gereja itu besar, tapi dia tidak ada pertumbuhan selama 7 tahun. Dan mereka sendiri tahu mereka dikutuk selama 7 tahun. Itu yang dikata oleh mereka, bukan saya. Tapi saudara-saudari, gereja saya pula dibangunkan. Gereja saya pula didirikan oleh kerana DS yang baru ini. Dia dihantar ke gereja saya, dan pada waktu itulah saya dilatih oleh beliau, dan saya dipilih dan dilatih ataupun dididik oleh beliau. Akhirnya saya boleh diangkat menjadi pastor dan dihantar pergi ke MTS untuk dilatih menjadi pastor. Nah, saudara dan saudari, saya boleh katakan di sini, orang yang dipakai Tuhan, tak kira di mana jua dia melayani, Tuhan akan memakainya. Walaupun orang tidak sukanya, walaupun orang ingin menentangnya, saudara dan saudari, yang menentang itu mereka rugi sendiri, ya. Gereja di Sibu itu rugi sendiri, tetapi gereja di Bintulu, gereja saya, diberkati pula oleh kerana DS ini. Nah, saudara dan saudari, tak perlu pergi siasat siapa DS ini, itu bukan yang penting, sudah lama berlaku. Tetapi yang pentingnya ialah mengajak kita bahawa kalau kita diancam oleh orang yang bersengkungku hanya kerana cemburu, hanya kerana mereka masalah pribadi mereka, bukan kerana kesalahan diri kita. Kalau begitu, jangan kamu risau, jangan kamu takut. Kita pandang ke atas dan kita tahu Allah yang di tempat tinggi itu, dia menyelidiki setiap orang. Dia tahu setiap personality dan dia akan bertindak bila waktunya genap. Saudara dan saudari, akhirnya kita tiada rugi. Kita yang diancam ini tidak berugi. Tetapi akhirnya kita nampak pembunuh-pembunuh ataupun penjahat-penjahat ataupun si celaka itu dihukum, dikalahkan oleh Allah. Jadi saudara dan saudari, hari ini Mazmur Daud memberikan satu penghiburan kepada kita, yaitu bila kita dikepung oleh musuh, dikepung oleh masalah, tengok depan ada musuh, tengok belakang ada musuh, kiri kanan semua ada musuh. Jangan kamu peluk kepala dan kamu kata, parailah, matilah kali ini. Tak perlu. Tak perlu bunuh diri dulu, saudara dan saudari. Angkat kepala dan tengok kepada Tuhan. Pandang kepada Allah yang di tempat tinggi itu. Dan kita yakin dia maha tahu, dia maha adil, dia akan bertindak mengalahkan musuh kita. Amin. Biarkanlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kerana bila kami berada di dalam kegelapan, dikepung oleh musuh, bila kami rasa tiada harapan, tapi waktu kami pandang ke atas, kami tahu Engkau di tempat yang maha tinggi dan Engkau akan selamatkan kami, akan kami nampak harapan di situ. Ya Bapa, bantulah kami bila kami diancam, dianiaya, dibuli oleh orang. Biarkanlah Engkau menenangkan hati kami. Biarkanlah Engkau menghiburkan hati kami dan memberi kekuatan kepada kami untuk menakluki cubaan itu. Dan biarkanlah kami yakin bahawa Engkau pasti akan bertindak mengalahkan penjahat-penjahat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Engkaulah harapan kami, Engkaulah pembela kami, Engkaulah penopang kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Tuhan berkati saudara dan saudari.